Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pendidikan Islam tahun 5, bidang adab berjual beli dengan berhemah siri yang kedua. Marilah sama-sama kita teruskan dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita teruskan dengan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid-murid dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Yang kedua, menyenarai kepentingan beradab ketika berjual beli. Marilah sama-sama kita menekan butang langgan, subscribe serta loceng notifikasi channel saya. Mudah-mudahan tidak lepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Semoga memberikan manfaat, insya-Allah. Kita teruskan meneladani atau mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Apa yang boleh kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat. Yang pertama ialah bertolak ansur. Apakah itu bertolak ansur? Tidak terlalu berkira. Jadi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang bertolak ansur, orang yang tidak berkira ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Apabila kamu tidak terlalu berkira dalam menjual ataupun membeli ataupun menuntut hutang, maka rahmat Allah akan turun kepada kamu. Marilah sama-sama kita hayati dalam kehidupan kita sikap tolak ansur. Bukan saja dalam jual beli, ya, dalam apa-apa keadaan sekalipun. Seterusnya yang kedua ialah jujur dan amanah. Pesan Rasulullah SAW kepada penjual dan pembeli agar jujur, berterus terang ataupun tidak menipu ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan dalam hidup. Berniaga memang akan dapat untung, sebab untuk menjadi senang. Namun tahukah kamu bahawa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mendapatkan keberkatan hidup. Jadi dalam berniaga, dalam membeli, mestilah jujur dan amanah. Inilah nilai yang perlu kita pegang. Yang ketiga ialah menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu supaya Allah Subhanahu Taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa yang akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Jadi untuk mudah kamu faham bahawa pada zaman dahulu seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu menuntut seekor unta. Jadi para sahabat yang mempunyai unta ni keadaannya lebih baik daripada masa dia berhutang dengan lelaki tersebut. Jadi dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik kepada para sahabat tersebut. Betapa indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-samalah kita berusaha untuk meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lihat apakah kepentingan mengamalkan adab ketika berjual beli. Yang pertama ialah terhadap individu, kedua kepentingan terhadap masyarakat, dan yang ketiga ialah kepentingannya terhadap negara. Jadi kita lihat apakah kepentingan mengamalkan adab ketika berjual beli ini kepada individu ataupun orang perseorangan ataupun diri sendiri. Yang pertama, apabila kita mengamalkan adab berjual beli, mendapat pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Sememangnya lah akan berpuas hati kerana ada adab yang telah pun diamalkan, adab berjual beli. Yang ketiga, keberkatan hidup terpelihara, dapat keberkatan. Yang seterusnya, apakah kepentingan mengamalkan adab ketika berjual beli terhadap masyarakat? Baiklah, yang pertama, imej Islam akan terjaga. Yang kedua, hidup aman, damai dan sejahtera. Yang ketiga, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Bila beradab, puas hati. Bila kita tidak mengamalkan adab, berlakulah sebaliknya. Okey? Hidup tidak akan tenteram, akan berlaku pergaduhan dan sebagainya. Jadi, kamu nak hidup dalam bergaduh ataupun tidak, pilihlah. Jika kamu tidak mahu bergaduh, kita sama-sama amalkan adab jual beli, kerana apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu kita perlulah teladani, ikut cara Rasulullah. Yang ketiga, apakah kepentingannya kepada negara? Yang pertama, negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi negara. Yang ketiga, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Kebaikan-kebaikan ini yang akan kita dapat apabila kita amalkan adab ketika berjual beli. Baiklah, kita hayati pula adab-adab ketika berjual beli mengikut situasi. Yang pertama, adab ketika berjual beli ketika berada di kantin ataupun di kedai makan ataupun berada di tempat yang menjual makanan, restoran dan sebagainya. Sebagai penjual, yang pertama, sabar dan mesra melayan pelanggan. Sebanyak mana pun pelanggan kamu, sabar, mesra. Kerana apabila pembeli melihat kamu, sikap kamu yang mesra ini, pelanggan akan datang lagi, insya-Allah. Yang kedua, menyediakan makanan yang halal, bersih dan berkhasiat. Pastikan kamu jagalah tempat kamu jual tu bersih, makanan tu halal dan berkhasiat. Dengan adab ini, mudah-mudahan pelanggan akan datang. Yang seterusnya, sebagai pembeli, beratur dengan tertib dan sentiasa berhati-hati. Apabila berada di kantin contohnya, beraturlah. Okey, yang cepat di depan, yang lambat di belakang, jangan potong barisan. Yang kedua, tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Okey, masa kita nak beli makanan tu dah rancang dah apa yang kita nak beli, janganlah terlalu lama sehingga menyusahkan orang yang berada di belakang kita yang menunggu giliran tersebut. Sama-sama kita elakkan. Yang kedua, adab ketika berjual beli di pasar jualan.
Apakah adab sebagai penjual, jujur dan tidak menipu dalam timbangan? Okey, pelanggan nak 1 kilo daging, kita beri 1 kilo daging. Jangan kita tipu, tak sampai pun 1 kilo beratnya, tapi kita jual. Bayar pula harga 1 kilo. Okey, itu pun dikira sebagai dosa besar. Menipu dalam timbangan. Yang kedua, tidak mengambil untung keterlaluan. Maksudnya di sini untung melampau. Kita ambillah sekadarnya. Sebagai pembeli pula, yang pertama, memberikan laluan ketika selesai membeli. Dah beli, kita beri laluan. Okey, kita mudahkan orang yang seterusnya pula untuk membeli. Yang kedua, mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Cari yang halal, jangan cari yang haram. Seterusnya, yang ketiga, apabila berada di kedai barangan harian, apakah adab sebagai penjual? Yang pertama, tidak memonopoli barang tertentu untuk mengaut keuntungan yang melampau. Baiklah, jangan kita amalkan sikap monopoli. Contohnya, ada minyak masak, kita tak nak jual, kita sorok dulu. Kita tahu ni pelanggan nak beli, tapi kita tak nak jual. Kenapa tak nak jual? Kita nak tunggu masa yang sesuai. Okey, nanti kita nak naikkan harga minyak masak tersebut. Jadi pembeli nak tak nak mestilah kena beli kan. Dengan harga yang mahal pun sanggup beli. Inilah dinamakan sebagai monopoli dan dilarang di dalam Islam. Baiklah, sama-sama kita elakkan. Yang kedua, mempamerkan barangan ikut kategori serta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Baiklah, dalam menjual barang, pastikan ada tanda harga. Janganlah meninggalkan pembeli dengan tanda tanya. Inilah memudahkan urusan pembeli. Bila ada tanda harga, tak perlu lagi nak tanya-tanya. Sebagai pembeli pula, yang pertama, tidak merosakkan barang yang dipamerkan. Jangan kita rosakkan. Baiklah, jika tidak mahu, tak perlulah kita bilik-bilik barang tu. Okey, takut-takut nanti rosak. Okey, yang kedua, menghormati penjual dan pembeli yang lain. Sikap hormat menghormati ini merupakan nilai yang baik. Jadi apakah nilai yang perlu kita belajar pada hari ini? Ada banyak. Dan saya tambah lagi, sentiasa menyenangkan urusan orang lain. Mudah-mudahan apabila kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Peliharalah adab ketika berjual beli. Kerana apabila kita beradab, kita akan mendapat banyak kelebihan seperti yang saya telah ceritakan. Kepentingan mengamalkan adab jual beli itu tadi. Baiklah, terima kasih kerana nonton video hingga ke akhirnya. Yang baik itu datang dari Allah Ta'ala dan lemah yang buruk itu dari diri saya sendiri. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.